Okey. So kita ada X, kita ada Y. So, macam mana kita nak dapatkan Y sama dengan 2X ni? Okey, kita nampak kat sini kita ada 2, 4 dan 6 kan? Okey. Ganti kat sini. 2. Lepas tu tak boleh kat sini. So, kita ambil 2 dengan kosong saja tu. Okey. 2 dengan kosong. Sebab kalau 4 dia tak boleh jadi 8. Okey. Y sama dengan 2, X sama dengan 2. Y sama dengan 2 darab 2. So, dapat jawapan dia 4. Bila X sama kosong, 2 darab kosong. So, dia akan jadi kosong juga. So, kosong. Bila X kosong, Y kosong lah. So, koordinat dekat sini lah. Kosong dengan 4 di sini. Okey, titik tu. Okay, ambil pemaris. Lepas tu kita buat satu garisan. Right, kita ambil garis, kita buat garisan. Okey. Dia dapat garisan di situ. Dan kita dia dah satu bentuk untuk dapatkan dia punya lorekan lah. Okey, so yang pertama dia bagi Y kurang daripada negatif 2X tambah 3. So dia punya lorekan dekat bawah ni. Dia ke bawah. Okey, so lepas tu Y kurang atau sama dengan 2X. So kat bawah juga. Okey, last sekali Y lebih besar daripada negatif 2X. So sini negatif 2X, negatif 2. So dia kat atas. So mana kawasan dia adalah di sini. Cikgu lorekkan warna biru. So ini lah lorekkan ni. Padam sikit. Okay. So yang warna biru ni adalah dia punya lorekkan atau berlorek. Okay. Alright. Apa ini just penerangan je. Yang ni pun penting. Awak kena kira. Okay. Hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okay. Salin dulu soalan ni. Okey. So kita ada dua persamaan di sini. Iaitu yang pertama kita ada X tolak 3Y sama dengan negatif 5. Dan yang kedua kita ada 2X tambah Y sama dengan 4. Okey, untuk dalam soalan ni awak tak boleh gunakan matrix lah. Walaupun dia tak bagi tu. Tapi dia cakap
Dia tak cakap tak boleh guna kaedah matematik. Memang tak boleh lah. Tapi kalau boleh, kurangkan menggunakan kaedah matrik untuk soalan bahagian A. Okay. So ini bahagian A. So yang dekat belakang nanti kita ada bahagian penghujung dia ada matrik. So kita gunakan kaedah, dua kaedah lah yang cikgu pernah terangkan awak, iaitu kaedah gantian ataupun kaedah penghapusan. Okey, kalau macam tu cikgu nak tanya awak nak gunakan kaedah penghapusan ke kaedah gantian? Ha. Okey, kaedah gantian. So kalau kaedah gantian awak nak ganti yang mana? Nak jadikan yang mana dulu? X ataupun Y? X. Okey. So kalau X, so kita ambil persamaan pertama lah. Gantian dia. Okey, yang pertama kita kena buat. Kita jadikan X ni sebagai perkara rumus. So kita akan dapat X sama dengan 3Y tolak 5. Okey, daripada dengan 5 ni. Okey, 3Y tolak 5. So negatif 3Y pindahkan ke belah kanan, jadi positif 3Y. Okey. Lepas tu kita gantikan. Okey, so bila kita dah jadikan persamaan ni, so ini adalah persamaan ketiga lah. Ini kedua. Okey. Masukkan 3 dalam 2. So dia tak boleh 3 dalam 1. So kita gantikan daripada persamaan pertama kan. So 3 dalam 1. Masukkan 3 dalam 1. So masukkan. So kita akan dapat 2. X tu kita ganti dengan 3Y tolak 5. Okey. Tambah Y sama dengan 4. Okey. Cuba kembangkan. Dapat berapa ni? Kembangkan. Lepas tu masukkan dalam chat. Cikgu nak tengok. Okey, apa persamaan ni awak dapat ni?
6y tolak 10 tambah y sama dengan 4. Okey, betul. So 6y tolak 10 tambah y sama dengan 4. Okey. Lepas tu kita pindahkan negatif 10 ni lah ke belah kanan. So kita akan dapat positif. So 6y tambah y sama dengan 4 tambah 10. Okey, 4 tambah 10. Okey. Lepas tu kita tambahkan. So kita akan dapat 7y sama dengan 17 pula. 14. Okey, 14. Okey, y sama dengan apa? Satu per 2. Okey. Alah. So 14 bahagi 7. So kita dapat 2. Bukan 1 per 2 2. Y sama dengan 2. Okey. Lepas tu kita nak cari X. X tu kita ambil daripada persamaan ketiga tadi. Yang X sama dengan 3Y tolak 5 tu. So X sama dengan 3Y tolak 5. So kita gantikan 3 darab 2 tolak 5. So dapat berapa jawapan dia X tu? Okey, so jawapan dia 1. Alright, terus so X sama dengan 1. Okey, next kita pergi kepada soalan nombor 3 tu. Okey. Okey, soalan nombor 3 dia minta selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey. Okey. So, first apa kita perlu buat kalau jumpa soalan ni? Kita cakap kat chat apa benda? Apa yang kita perlu buat kan? Apa boleh kita buat kalau jumpa soalan ni? Kalau kita kena kembangkan. Okay, so kita akan dapat kat sini 3x, so kita x. Sekejap. Sekejap. Punya tu 3x 3x tambah 2 sama dengan 4 tambah 6. Cuba dulu. Okey, kita akan dapat 9
X kuasa 2 tambah tambah 6X sama dengan 4 tambah 6X. Okey, 9X kuasa 2 tambah 6X sama dengan 4 tambah 6X. Lepas tu, macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni? Okey, pindahkan semua ke belah kiri. Okey, pindahkan semua ke belah kiri. So, kita akan dapat 9X kuasa 2 tambah 6X tolak 6X tolak 4 sama dengan 0. Okey, kalau kita tengok kat sini, dalam kotak ni, kita ada 6X positif, 6X negatif. Kita ada dua. Satu positif, satu negatif. So, kita boleh hapuskan lah. Okey. Hilang. Jadi kosong lah. Negatif 6 tambah, positif 6 tolak 6. 6 tolak 6, kosong. So, yang tinggal adalah 9X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Okey. So, jadi kita nak selesaikan soalan ni. First. Ya. Okey. So, apa kita buat? Kita kena faktorkan dulu. Faktorkan ni. Okey. So, faktorkan. So, 9X kuasa 2 tolak 4. Kenapa kita cakap boleh faktorkan? So, kita kena faktorkan dalam bentuk yang ni. Okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, sama dengan A tolak B. A tambah B. Okey. So, 9 ni adalah nombor kuasa 2. So, 4 pun adalah nombor kuasa 2. So, kita akan dapat 3 kuasa 2, X kuasa 2, tolak 2 kuasa 2. Sama dengan sifar. Okay, then. Apa kita akan kita buat untuk ni? So, kita jadikan dalam bentuk yang ni. Okay. Jadikan dalam bentuk tu. So, kita akan dapat 3 X tolak 2. Okay. Satu lagi 3 X tambah 2 sama dengan 0. Okay, 3X tolak 2 sama 3X tolak 2, 3X tambah 2 sama dengan 0. So, bermaksud 3X tolak 2 sama dengan 0. 3X tambah 2 sama dengan 0. So, 3X sama dengan 2. So, X sama dengan 2 per 3. Okey, yang ni 3X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Okey. So, ada dua nilai. Tapi nilai dia sama. Cuma dia positif dan negatif saja. Okey, positif dan negatif. So, X sama dengan 2 per 3. X sama dengan negatif 2 per 3. Dah? Dah? Okay, kan?
Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni dia nak dapatkan dia punya sudut lah berdasarkan kepada bongkah segi dimensi yang dia bagi kat sini. Okey, so dia cakap M dan N ialah titik tengah bagi garis lurus T, W dan S. Okey, so dia minta dapatkan apa ni? Namakan sudut di antara garis MR dengan satah PQRS. Okey, MR, kita bulatkan MR dan PQRS. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Simple je. Okey, first, apa kita buat? Kita bulatkan ni. Okey, ni kita bulatkan. Yang ni, kita crosskan, kita pangkahkan. Okey, boleh tak? Okey, so boleh kita bulatkan M dengan R. Okey, M, R. Okey, M dengan R kita dah bulat. M dengan R kita dah bulatkan. Apa tu? Dah boleh? Apa dia? Okey, M dan R tu kita bulatkan. Yang PQRS tu kita pangkahkan. Okey, PQRS mana? So sini. P kita pangkahkan. Q kita pangkahkan. R kita pangkahkan. S kita pangkahkan. Okey. So kita dah dapat dah bulat dan pangkah kat sini kan. Okey. Siapa yang mana perkataan yang huruf yang ada pangkah tu dan bulat? Iaitu di sini kan. Dekat R kan. Okey. So macam ni kita nak namakan. So kalau kita nak namakan kan, sudut dia mesti ada 3 huruf. Okey. Bulat dan pangkah tu mesti duduk di tengah-tengah. Iaitu R. Okey. So apa dia punya sudut dia tu? Boleh bagi kita tahu cikgu sudut dia? Okey, kita akan dapat. Okey, yang ni R. Sebelah R tu adalah M. So letakkan M. M, R. Okey. So antara titik M ke P, Q, R dan N, yang mana paling dekat? Okey, yang paling dekat adalah titik N. So ambil N. M, R, N. Okay, so sebab tu kita dapat satu segitiga bersudut tegak dekat sini. M, R, N. So lepas tu dia minta calculate ataupun hitung sudut antara MR dan PQRS lah. So sudut tu lah. So kita lukiskan segitiga. Bersudut tegak. Okay. Yang di mana yang ni adalah M. Ini adalah R. Dan ini adalah N. Sudut kita adalah di sini. Okay. So tinggi MN ni berapa sentimeter? Amirul. MN.
Berapa panjang dia? 10 sentimeter. Okey, 10. Macam mana pula dengan NR? Okey, tak dapat. Okey, NR ni kita kena cari dia lah. Kan? So, ya. NR ya, kena cari. Okey. So, NR tu kena cari daripada yang bawah ni. Okey, yang bawah. Yang warna merah ni. Awak kena cari warna merah ni. So, kita ambil, buatlah segitiga dia apa, so dia tegak. Okey, iaitu NR S. Kat sini. Okey, NS dia okey, PS dia bagi 16. So NS berapa? Kalau N tu titik tengah. So kita bagi 2 lah. 16 bagi 2, so naik kat sini jadi lah 8. Okey. SR 6. Okey, SR 6 sebab PQ dia 6, so SR pun 6. Okey, berapa NR ni? Kita guna teorem Pythagoras. Okey, cari NR tu dapat berapa? So kita gunakan teorem Pythagoras. Punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Dia dapat berapa tu? Sepuluh. Okay, so NR dia 10 cm. So dapat 10. Okay. So merujuk kepada sudut yang sini, MN ni apa? Opposite, adjacent ataupun hypotenuse? 10 yang ni. Yang cikgu bulat kat warna hitam tu. 10 tu opposite ke, adjacent ke ataupun hypotenuse? Alah, bukan H. So dia bertentangan kan dengan sini.
So ni adalah O. Opposite. Hypotenuse kat mana? Hypotenuse adalah di sini. Ini H. So yang bawah ni adalah dia punya adjacent. A. Okay. So kita ada opposite. Kita ada adjacent. So opposite, adjacent. Kita nak pakai sin, cos atau tan. Sin, cos atau tan kalau opposite dengan adjacent. Sin. Okey. Mana pula dapat sin bang? Sin apa? Apa bagi apa untuk sin? Tan. Ingat So, Cha, To, Toa. So, Cha, Toa. Okay. So, kita gunakan tan lah. Tan sebagai opposite dengan adjacent kita ada. So, tan sudut M and R sama dengan sekejap. Padam dulu. Okay. Okay. Tan sudut M and R sama dengan 10 bagi 10. 10 bagi 10. So, tan M and R sama dengan 1. So, sudut M and R sama dengan tan negatif 1, 1. So, kita akan dapat apa ni? Okay, tekan calculator, tekan shift tan 1. Okay, apa jawapan dia tu? .45 darjah. Okey, 45 darjah. Oh.
Okey. Okey, soalan nombor 5 ni kita abaikan dulu. Soalan 5 kita abaikan. Kita pergi soalan lain. Soalan nombor 5 ni banyak ayat dia. Okey. Cuba salin nombor 6 ni. Ambil je salin bahasa Melayu je. Okey, dalam rajah 2 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk hemisfera. Okey. Sebuah pepejal berbentuk silinder dikeluarkan daripada hemisfera itu. Right. So J jari hemisfera itu ialah 9 cm. J jari silinder itu ialah 3 cm dan tinggi silinder itu ialah 4 cm. Cari isi padu dalam sentimeter padu bagi pepejal yang tinggal. Beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Cuba kirakan. Okey, dah selesai dah? Okey, kita tengok soalan ni. Right. So dia bagi kat situ dia berbentuk sebuah hemisfera. Sebenarnya separuh sfera lah kan. Hemisfera ni separuh sfera. Okey, kita tahu isi padu untuk hemisfera adalah 2/3 pi J kuasa 3. Okey, hemisfera. Kalau sfera 4/3, kalau hemisfera 2/3 pi J kuasa 3. Itu isi padu dia. So V dia. Okey, V dia. Okey. Dan kita tahu juga volume untuk silinder, okey, volume untuk silinder adalah sama dengan pi J kuasa 2 H. H tu tinggi dia lah, height. Okey. So kita ada dua formula isi padu dia adalah yang pertama isi padu sfera, hemisfera, so, iaitu 2/3 pi J kuasa 3. Dan satu lagi kita ada volume ataupun isi padu silinder, iaitu pi J kuasa 2H. Okey, yang dia bagi kat situ, di jari hemisfera itu 9 cm, di jari silinder 3 dan tinggi silinder adalah 4. Cari isi padu dalam sentimeter perjalanan tinggal. So, mudah je lah. So, isi padu hemisfera tolak dengan isi padu silinder. So, B lah. V sama dengan V total lah. V total V tolak BC. So, sama dengan 2/3. Okay. Pi tu kita pakai 2/2/7. 2/2/7 darab dengan J
Dia jari untuk mensurah dia bagi 9. So 9. Tolak dengan VC yang ni. 5J kuasa 2H. So 22/7 darab dengan J. J dia dah bagi jari isi silinder adalah 3 cm. So 3 darab dengan H dia 4. So 4. Okay. Okay, cuba darabkan dan tolakkan. Darabkan satu-satu. Jangan darab sekaligus. Okay. Darabkan, dapatkan ni berapa? Tolak ni. Dapatlah berapa jawapan dia. Okay, dapatkan. Cuba nak jawapan dia. Okay, berapa jawapan dia tu? Nak apa tolak apa? Jawapan dia apa? Tu. 3 tempat kosong tu dia nak.
So 18.85 tolak dengan macam mana berdapat 37? Sekejap. Sekejap. Pi G kuasa 2. Oh, silap. Yang ni. Yang ni ada kuasa 3 bang. Ini ada kuasa 3. Ada kuasa 3, ini ada kuasa 2. Pembetulan. Ada kuasa 3 dengan kuasa 2. So, kira balik. Okey. So yang belah kiri tu isi padu hemisfera tu salah punya. So jawapan dia adalah ni. 1, 5, 2, 7.4. 1527.4. So yang tu 22/7 darab dengan 3 kuasa 2 darab dengan pi G kuasa 4. So kita akan dapat seperti 188 itulah 113.14. Lepas tu baru kita tolakkan. So kita akan dapat 1414.26. 1414.26. Okay, boleh tak ni? Boleh? Okay. Okay, kita pergi kepada soalan garis lurus, soalan nombor 7 tu. Okay, soalan garis lurus, soalan nombor 7. Okay, dia bagi kat sini. Dalam gajah 3 garis lurus FG. FG adalah selari dengan garis lurus OQ. Okay, dia bagi kat situ. Garis lurus FG adalah selari dengan garis lurus OQ. Dan O ialah asalan. So cari kecerunan garis lurus FG. Okay.
So, dekat sini dia cakap selari kan. Okay, dia cakap selari. Kalau dia cakap selari, okay. Kalau dia cakap selari, dia punya kecerunan dia sama. Okay. Kalau dia cakap selari, kecerunan dia sama. So, maksudnya kita boleh dapatlah kecerunan OQ kan. So, bila kita dapat kecerunan OQ, kita boleh dapat kecerunan FG. Boleh? Okey. So, mula kita kena dapatkan kecerunan ni. Kecerunan OQ. So, kecerunan OQ sama dengan, kalau sini adalah kosong, kosong. Lepas titik asalan kosong, kosong. So, kosong tolak 3 bahagi dengan kosong tolak 2. So, kita akan dapat 3 per negatif 2. So, kita dapat negatif 3 per 2. So, kecerunan FG sama dengan negatif 3 per 2. Kalau dia selari samalah. Okey, satu dah settle. Negatif 3 per 2. Okey. Lepas tu kita nak minta dapatkan, dia minta dapatkan persamaan garis lurus FG. Okay, once kita dapat kecerunan FG, so secara automatically kita dapat boleh dapat persamaan dia lah. So macam mana kita dapatkan persamaan dia? Okay, mula masukkan kecerunan tu dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so gantikan M dengan negatif 3 per 2. So Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah C. Okay, next. Apa kita kena buat? Kita kena dapatkan C dia, nilai C dia. So, nak dapatkan nilai C, kita pilih salah satu titik yang ada pada garis FG. Okay, kalau kita nampak kat situ, kat dalam garis FG, kita ada titik G saja. Okay, kita ada titik G saja, iaitu 4, negatif 5. Kan? 4, negatif 5. So, apa kita buat? Kita gantikan X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 5. Dan kita akan dapat C lah. So, kita akan dapat negatif 5 sama dengan negatif 3 per 2 darab 4 tambah C. Okay. So, ni boleh potong. 1, 2. So, kita akan dapat negatif 5 sama dengan negatif 6 tambah C. So, C sama dengan negatif 5 tambah 6. So, C sama dengan 1. So, maka persamaan garis lurus untuk FG ni adalah Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 1. Nak lagi cantik, darabkan semua dengan 2. Okay, darab dengan 2. So, kita dapat 2Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay, buat dalam bentuk persamaan lah. 2Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay, last but not least, dia nak minta pintasan X. Okay, bila pintasan X, bila pintasan X, Y sama dengan kosong. So, gantikan Y sama dengan kosong. So, kita gantikan. So, 2 darab kosong sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay. So, kita akan dapat
kosong sama dengan negatif 3x tambah 2. So 3x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Okay. X sama dengan 2 per 3. So X sama dengan 2 per 3. Okay, dah ada dah? Okay. Okay, cuba saya soalan nombor 8 ni. Kita nak buat kaedah matrix pula. Soalan nombor 8. Dah. Nombor tengah saya ni. Okay, so kita tengok yang nombor 8 ni. Matrix songsang 2, 3, 5, 6 ialah 1 per S, 6Y, negatif 5, 2. Okay, so macam mana kita nak dapatkan Y? A tu dia minta S dengan Y, sebab S dengan Y. Okay, so kita tahu yang 2, 3, 5, 6 ni adalah matrix asal dia. So yang belah kanan tu adalah matrix yang dah disongsangkan. Okay, so kita kena buat songsangan lah matrix dia.
Okay, kita kena songsangkan matriks tu. So, macam ni kita nak songsangkan. So, kita ada 2, 5, okay, ni 3, 6. Okay. So, kalau kita nak songsangkan, kita kena buat 1 per A darab B. Tolak B darab C. Okay, sekejap. Kita padam dulu. Atas ni lah buat. Okay, katakan ni A, B, C, D kan. So, kita nak songsangkan. So, songsang. So, kita dapat 1 per A, D tolak B darab C. Okay, ni A dengan D tu kita terbalikkan dekat dia. D dekat atas, A dekat bawah. Kita switchkan, songsangkan. Okay, so B jadi negatif B, C jadi negatif C. Kalau dia positif, kita negatifkan. Kalau negatif, kita positifkan. Kita terbalikkan tanda tu. Okay, kita tengok sini. So, A darab B. So, A dia kat sini adalah 2. D dia adalah 6. So, bermaksud 2 darabkan dengan 6 tolak 3 darab dengan 5. Okay, 3 darab 5. So, kita dapat A dia tukar dengan D jadi 6, 2. Okay, 6, 2. 3 jadi negatif 3. 5 jadi negatif 5. Okay. So, dah dapat itu. Lepas tu kita selesaikan yang ni. 2 darab 6 tolak dengan 3 darab 5. So, kita akan dapat 1 per 12 tolak dengan 15. So, 6, negatif 3, negatif 5, 2. So, kita akan dapat 1 per negatif 3, 6, negatif 3, negatif 5, 2. So, kita boleh tentukan S tu apa? S ni. S dia adalah negatif 3. Maka S sama dengan negatif 3. Okay. Y sama dengan negatif 3 juga. S sama dengan negatif 3. Y negatif 3. Okay. Right. Untuk soalan bawah tu, kita bagi 2 persamaan serentak. Kali ni kita boleh gunakan metrik lah, kaedah metrik untuk selesaikan benda ni. Okay. So, kita boleh gunakan kaedah metrik. Okay. So, soalan ni tu, 2x tambah 3y sama dengan 4. Lepas tu, 5x tambah 6y sama tu. 5x tambah 6y sama dengan. Okey. So, kita kena transform dalam bentuk matrix. Okey, jadi kita nak transform dalam bentuk matrix ni. Yang ni, kita akan jadi berapa? Atas ni. Alamak bulat. Okay. Okay, ni nak letak apa? Type je. Ni nombor apa? Ni
Ada 2 kali 2 kan? Yang ni. Yang warna biru ni. Dia letak apa? Dah tekan lah chat. Dah letak kat chat ni. Jawab. Yang biru ni je, satu je. Nombor apa? 2. Okey. Letakkan 2. Okey, letakkan 2 di sini. Yang ni? 3. Okey, 3. Yang ni? 5. Okey. Yang ni? 6. Okey. Yang ni? Yang ni? Apa dia? 4. Mana tempat? Okey, salah. Ini letak X. So bawah ni letak Y. Okey, 4 kat mana? 4 kat sini. 4 dekat sini. Dia belah seberang belah sana. Dia sebelah seberang sama dengan tu. Okey, yang ni kita buat 7. Okey. Ini kita nak susun dia, metod dia. Okey. Salin metod dia. Untuk ni. Okey. Okey. So kita nak buat ni. So kita ada X, Y tu kita Y tu kita pindahkan. Yang 2, 3, 5, 6 ni kita pindah ke belah kanan ni. Okey. So kita akan dapat 2, 3, 5, 6. Negatif 1, 4, 7. Okey, kenapa dia letakkan negatif 1 ni? Sebab yang ni kita kena songsangkan. Okey, kena songsangkan. Okey, kalau kita nampak 2, 3, 5, 6 ni sama dengan yang tadi kan, soalan atas kan? Soalan A kan? Okey. So, ambil je songsangan yang dia bagi yang awak dapat kat sini.
Okay, ambil je songsangan kat situ. So, kita akan dapat XY. XY sama dengan 1/-3 darabkan dengan 6 -3 -5 2. 6 -3 -5 2. Okay, 4 7. Okay, 4 tu 7. Okay, belah kiri ni kita tengok yang belah ni. Okay, jap. Warna lain. Okay, so kita labelkan yang ni. Highlightkan yang macam tu. Okay, so maksudnya yang bahagian belah kiri tu dia buat baris, belah kanan kita buat laju. So apa kita buat kat sini sama dengan negatif 1/3 6 -3 -5 7. 2 silap. 2. Okay, macam ni kita nak masuk 4 dengan 7 tu. Okay, tadi kita nak masuk 4 dengan 7 tu. Okay, mula kita dapat ni kan, 4, 7 kan. 4, 7. So, rasa dia je ni. Dia menegak je ni. Kita baringkan dia. So, kita baringkan. Dia macam ni. Okay, kita baringkan. So, kita akan dapat 4, 7. Macam ni. Okay. So, kita akan dapat 4, 7. Okay. Ni takkan tambah. 4, 7 tambah. So, kita akan dapat negatif 1/3 darab 24 tolak 21. Negatif 20 tambah 14. Okay. So, kita akan dapat negatif 1/3. 24 tolak 21 dapat 3. Okay. Negatif 20 tambah 16, so dapat negatif 6. So, kita dapat 3/-3. Negatif 6/-3. So, jawapan dia XY sama dengan negatif 1, positif 2. So, makanya X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Okey. Kita buat yang ni dulu, nombor 10. Nombor 9 kita nanti kita buat minggu depan.
Okey, cuba buat nombor 10 ni. Salin dan buat. Salin dulu, nanti juga terangkan. Salin dulu. Gambar ajar dia dengan ni, soalan dia. Dah Okey. Kita tengok darjah 5 menunjukkan graf laju lawan masa bagi pergerakan objek dalam tempoh T saat. Okey, kita ada graf laju lawan masa di sini. Alright. Okey. So,
Yang pertama, dia minta nyatakan laju seragam dalam meter sesaat objek itu. Laju seragam kan. Okey, laju seragam masa bila? Laju seragam masa garisan dia mendatar je ni. Melintang je ni. Garisan dia melintang. So mana kawasan yang garisan melintang? Yang di sini. Okey, itu pakai pen merah. Okey, garisan di sini. So tu garisan melintang. So biasa merah ni dinamakan sebagai hal laju seragam. Okey, hal laju ataupun laju seragam. Okey. So daripada situ kita dapat dah hal laju seragam tu apa? Jawapan dia 22 meter sesaat, ms negatif 1. ms negatif 1. ms kuasa negatif 1 meter sesaat. Okey, jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 146 meter. Okey, jumlah jarak. Okey. Okey, dia cakap jumlah jarak Jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 146 meter. Hitung nilai T. Kalau kita ada graf laju lawan masa, kalau nak dapatkan jumlah jarak dia, so jumlah jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey. Kita tengok sini luas di bawah graf dia. Kita ada dua bentuk kita boleh buat kat sini. Yang pertama bentuk segi 4. Okey, bentuk segi 4 dan yang kedua bentuk trapezium. Okey, so kita ada bentuk segi 4 tepat. Okey, dan kita ada bentuk trapezium. So tambahlah. So dapat 146 ni. Okey, luas segi 4 tepat tambah dengan luas trapezium, so dapatlah 146 ni. Luas di bawah graf bersama dengan jumlah jarak. Okey. So, macam kita nak buat tu? Dia punya panjang dengan lebar dia untuk segi 4 tepat tu adalah 5 darab dengan 22. So 5 darab dengan 22 tambah dengan 1/2 darab hasil tambah sisi selari. So maksudnya kita ada 2 sini sisi selari dia, iaitu 22 dengan 14. So 22 tambah 14 darab dengan, okey, yang belakang tu ada T kan. So kita boleh tulis T saja. So kita kena buat T tolak 5. Okey, T tolak 5 sebab ujung dengan 5 kat sini kan. So T tolak dengan 5. Okey. So apa kita buat kat sini? Kita darab macam biasa. Cuma nanti kita kena kembangkan lah. Okey. So 5 darab 22. So kita akan dapat 110. Okey, tambah dengan 22 tambah 14, so dapat 36. So 1/2 darab dengan 36 darab dengan T tolak 5. Okey, 1/2 darab 36, so kita dapat 18 ni lah. So 110 tambah dengan 18 darab dengan T tolak 5.
Ni 146. Okey. Lepas tu apa kita buat? Kita kena kembangkan. Okey, kembangkan. So kita akan dapat 146 sama dengan 110 tambah 18T tolak 18 darab 5, so kita dapat 90. Okey. So 146 sama dengan 110 tambah 18T tolak 90. So kita akan dapat 146 tolak 110 tambah 90 sama dengan 18T. Okey, 146 tolak 110 tambah 90 dapat berapa? Okey, 126 sama dengan 18T. So T sama dengan 126 bahagi dengan 18. So T sama dengan berapa? Tujuh. Okey, T sama dengan 7. Okey, dah dapat dah T sama dengan 7. Okey. So, okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. C. Hitung kadar perubahan laju dalam meter saat objek itu selepas 5 saat. Okey. Selepas 5 saat di kawasan ni lah. Warna biru kawasan ni. So antara 5 ke T lah ataupun 5 hingga 7 saat. Dia cakap selepas 7 saat kan. Dia selepas 5 saat kan. So 5 hingga 7 lah. Okay. So macam mana kita nak dapatkan kadar perubahan laju tu? Okay. Kadar perubahan laju ni sama dengan kecerunan. Okay. C. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dia sama dengan kecerunan. Graf. Okay. Right. So kita ambil kat sini 5 hingga 7 kan. Dia nak. Sebab 5 saat. So 5 hingga 7. So titik kat sini. Koordinat dia apa? Apa koordinat yang titik yang cikgu tandakan ni? Lima, 22. Okay, 5, 22. Okay, sebab kita nak 7 kan. So kita ambil yang titik ni. So yang warna hitam ni apa?
14. 14. Okay. So, kita ada Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 untuk dapatkan kecerunan dia. Okay. Apa tolak apa bahagi apa tolak apa? Okay, apa jawapannya? Apa tolak apa ni? Amirul. 22 tolak 14, okey. Betul. Okey, lepas tu bahagi 5 tolak 7. Okey. So 22 tolak 14, so kita akan dapat 8 kan? So 8 per 5 tolak 7 negatif 2. So jawapan dia adalah negatif 4 ms negatif 2. Ms kuasa negatif 2. Okey, dah. Tersenang dah. Negatif 4 ms negatif 2. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Last kita buat soalan nombor Selamat, nombor soalan panjang sangat pula. Okey. Ni
Okey, kita tengok sini. Darjah 6 menunjukkan 6 keping kad yang dilabel dengan huruf ketawa. Kita yang salin kita buat go to soalan ni. Okey. Kesemua kad itu dimasukkan ke dalam sebuah uncang. Okey, dalam sebuah uncang, 2 keping kad dipilih secara awak satu persatu tanpa dikembalikan. Tanpa dikembalikan maksudnya kita pilih kad pertama, lepas tu kad kedua tu adalah baki kad yang ada kat dalam tu. So kad pertama tu jangan masuk dalam kotak tu. Okey, maksudnya kalau kita pilih K, yang tinggal adalah E, T, A, W dan A kan. K dah tak ada dah. So kebangkalan untuk dapatkan K, lepas tu K lagi sekali tak ada. So kita sekali je. Okey. Cuma kat sini kita ada dua perkataan, dua huruf yang sama, iaitu A. Kan? Okey. So macam ni kita labelkan, mesti ada label A1 dengan A2 lah. Tapi ni dia buat satu sekali je. Okey. Okey. So dia buat dalam bentuk jadual kat sini, simple je. So dia buat jadual, dia dah bagi jadual lah kat sini macam dia nak masukkan. Okey. Contohnya kita kad pertama adalah K. Okey. Kad kedua dia adalah E. So jadi K, E. Kad pertama K, kad kedua T. So jadi KT. So dia suruh minta isikan ruangan kosong yang tak ada kat sini. Jadi di sini, di sini, di sini. Okey. Lepas tu ni dan ni. Okey. Cuba bagi tahu cikgu, apakah jawapan dia ni? Untuk yang ni, yang ruangan kosong pertama ni. Okey, tulis kat dalam chat apa dia? EK. Yes, EK. Yang kedua ni? EA. Okey, EA. Ini? AE. Okey, yang last sekali tu? Ada dua lagi. Ini? WA. Okey, last sekali? AW. Okey, AW. Okey. So, dia minta dah siap dah lengkapkan jadual kat sebelah tu. Okey. Menggunakan senarai lengkap dalam jadual di sebelah, cari kebangkalan bahawa mendapat dua keping kad mengandungi huruf yang sama. Mana yang mengandungi dua yang sama? Dua kad yang sama. So kita carilah. Okey. Dua kad yang sama. Kita padamkan yang tepi ni. Okey. Dua kad yang sama kita ada AA kan? Dan ni kan? Satu saja kan? Lain tak ada kan? AA saja. Yang lain tak ada. Okey. So total kat sini ada berapa kan? So cuba kirakan berapa? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 huruf. Setiap huruf tu kita ada kad kedua dia 1, 2, 3, 4, 5. So 6 darab dengan 5. So dapat 30. Jumlah keseluruhan ni 30. 30 kesudahan lah. Right. So dia nak dapatkan P yang sama, itu kebangkalan dua kad yang sama, iaitu P A.
PAA sama dengan 1/30. Okey. 1/30. Bilangan dia tadi 1, jumlah keseluruhan 30. So jadi jawapan dia 30. Saya dapat 1/30. Okey, mendapat sekeping kad dengan huruf A sekurang-kurangnya sekali. Dia maknanya sekurang-kurangnya sekali maksudnya dia mungkin dapat dua-dua A. Dua-dua A ataupun satu A. Sekurangnya satu A kan. So yang mana ada? Kita pakai warna biru hijau. Okey, kita ada KA, kita ada EA, kita ada TA, kita ada TA ada 2 kali. EA ada 2 kali. Okey. Yang ni KA pun ada. Tak dua pada 2 kali lah. Okey. Lepas tu TA, EA, lepas tu AE, AK, AT, AW, AA, WA, WA. Ada 2. So kalau kita campur, ada satu lagi yang last bawah. Okey. So yang bawah sekali ada AK, AE, AT, AW, AA dan AW. So banyak sikit lah. So kebangkalian P sekurang-kurangnya A. Sama dengan N sekurang-kurangnya A bahagi dengan NS. NS dia 30. So NS N sekurang-kurangnya berapa? So kita kira lah warna hijau tu berapa. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ada 18. So jawapan dia 18/30. Okey, cuba kecilkan. Dapat berapa jawapan dia tu? Sekarang kita 18/30. Dapat berapa? Tiga per 5. Okay. So 3/5. Right. So macam tu nak cari kebangkalian. Right. Boleh tak ni? Okay. So, nanti kita sambung lagi hari Sabtu nanti untuk kertas 2 tapi kita buat bahagian ni. Okay. Nanti cikgu bagi buku. Mak awak ni? Ya, sini cikgu. Puan nak tanya? Mana? Ya. Betul petang ni puan ada kat rumah tak? Petang ni ada. Petang ni ada kan? Kejap lagi saya pergi rumah puan, boleh tak? Boleh. Dekat depan. Cuma dia tak boleh masuk je kan? Dia banyak soal lah. Ui, apa dia banyak soal tu? Dia monitor dengan kamera lah. Dia tak bagi pakai dalam, suruh jalan ke dalam. Oh, maksudnya boleh masuk punya? Dia ada kamera lah monitor. Oh, tak maksudnya kalau nak pergi sana memang boleh masuk lah rumah tu. Boleh, tapi dia monitor kamera lah apalah. Nanti sebab kat sini ada satu kes bangun dia 3 hari lepas dekat blok sebelah ni, sebelah saya. Oh, ya ke? Lepas tu ada nanti kalau tak ada lah, kalau apa-apa hal dia soal seorang-seorang lah, leceh lah kan. Okay.
Okey, tak apa. Kejap lagi saya pergi sana. Nanti Puan boleh standby, saya dah sampai nanti, Puan boleh standby dekat guard tak Puan? Boleh? Nak bagi soalan Nak bagi buku tu. Okey boleh? Okey. Okey. Alright, so nanti kita sambung hari Sabtu Puan Okey, WhatsApp kat saya. Okey, Assalamualaikum.